So saya cuba nak masuk, tapi dah tak sempat sebab air pun dah mula naik dekat Batu Tiga Shah Alam dekat Federal Highway. So cuba pusing patah balik, cuba ikut jalan daripada Subang pun tak lalu sebab air dekat sana pun dah mula naik. Jadi saya berhenti dekat rumah kawan kejap. Okey, cuba fikir cara nak masuk. Walau bagaimanapun, pada pukul 8 lebih, air dah mula sampai dekat 3 atau 4 kaki dekat kawasan ni. So, masa tu kita masih dapat berkomunikasi dengan jiran-jiran kita. Saya dapat berkomunikasi dengan jiran sebelah kat sini melalui WhatsApp dan juga panggilan. Hari Sabtu dalam pukul 2 lebih, jiran saya yang dekat sana kata kereta semua dah tenggelam. Dah tak nampak bumbung kereta lagi. So memang kita fahamlah hari Sabtu, hari Jumaat dengan hari Ahad kita nak masuk, member-member abang polis, abang askar tak bagi masuk, kita faham sebab memang masa tu paras air pada tahap bahaya. Tapi apa yang kita tak faham tu, pada hari Isnin bila air dah mula surut, dia orang tak bagi kita masuk. So okey, masa tu still boleh kata boleh faham lagi lah. Tapi hari Selasa dia halang penduduk-penduduk dengan orang yang nak tolong penduduk kat sini untuk masuk sebab ada menteri-menteri nak masuk buat press conference ataupun nak buat wayang lah, nak tunjuk yang dia buat kerja. Padahal yang kita faham, kerajaan sendiri yang tak bagi pasukan angkatan tentera dengan abang-abang polis bantu penduduk-penduduk kat Seri Muda ataupun kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir kat Selangor. Dan kebanyakan orang yang tolong, yang masuk dengan bot, yang bagi makan, bagi air, kesemuanya orang awam, orang yang bukan daripada agensi kerajaan. Melainkan bomba sajalah, bomba. Tapi yang sewa bot, yang bawa bot daripada luar, yang bawa makanan, yang bawa bekal, semua orang biasa. Syarikat-syarikat awam dengan orang-orang awam. Okey. Dan kita juga dengar kabar daripada adalah menteri yang kata penduduk tak bagi, ada penduduk yang enggan keluar daripada Seri Muda. Tapi yang kita tahu tak ada orang yang disuruh keluar daripada Seri Muda. Okey, kecuali mereka yang tinggal dekat single story kat belakang ni, mereka memang kena keluar lah sebab mereka dah biasa kena banjir dan mereka tak ada tingkat yang kedua. So biasanya kalau air menaiki paras melebihi 3 kaki, mereka akan automatik keluar. Tapi mereka yang duduk kat sini seperti kita orang, yang jarang kena banjir, melainkan pada tahun 1995, kita takkan keluar sebab kita dah biasa kalau banjir kat dalam, kita orang selamat. Kalau naik pun mungkin tak masuk rumah. Apa-apa yang ada di paras bawah, ground floor kat rumah, termasuk kereta, motosikal dan apa-apa je yang ada kat bawah, semuanya hanyut, semuanya hancur. Tak boleh pakai balik, termasuk kabinet, sofa, kerusi, meja, peti sejuk, washing machine, buku-buku, dokumen, TV, apa-apalah, internet, apa-apa yang ada kat bawah, semuanya memang tak boleh pakai balik. Tapi ada barang yang kita boleh baiki, misal kata macam motor dengan kereta, cuma kos saja yang mungkin agak tinggi. So kalau setakat dapat RM1,000 satu keluarga ataupun seorang tu memang tak boleh buat apa-apa lah, lagi baik jangan bagi apa-apa sebab anggaran kerugian setiap rumah paling kurang pun saya rasa kalau tak salah saya paling kurang RM20,000. Okey. Cuba fikir pasal orang yang ada 3-4 kereta, 3-4 buah kereta dalam satu rumah. Orang yang tinggal mungkin 6-7 orang, satu family dalam rumah. Definitely semua barang rosak, tak boleh pakai balik dan anggaran kerosakan mungkin mencecah melebihi RM100,000. Dan insurans memang tak cover kawasan Seri Muda untuk banjir sebab kawasan Seri Muda ni memang orang kata flood prone, risiko tinggi untuk banjir. Sejak 1995, okey, kita dah mengalami banjir paling kurang pun 6 atau 7 kali. Walaupun tak teruk sangat seperti yang terkini ni, yang terbaru ni, tapi memang ada banjir. Dan sebab tu syarikat-syarikat insurans tak akan menjual polisi insurans banjir untuk rumah-rumah ataupun kediaman dan juga kawasan kedai kat Seri Muda. Tak dapat sambut Christmas tak apa, kita sambut Christmas dalam air, dalam keadaan membersihkan rumah dan cuba buang-buang barang-barang lain. Untuk pokok Christmas ni kalau boleh kita tanam, mungkin tahun depan dia akan keluar buah, dia akan jadi besar sikit. So kalau menteri-menteri datang lawat sini, boleh petik buah makan, cuba kan manis ke tak.
Kan? Logik, secara logik paling kurang pun dalam 1,5 minggu, 2 minggu. Itu cuma untuk buang barang dan bersihkan rumah. Tapi untuk hilangkan bau dan kesan-kesan kotor, ikut pengalaman kita, paling kurang dalam 1 bulan ke 2 bulan lah. And kereta, bau dalam kereta tu biasanya tak akan hilang sampai setengah tahun. So kita layan je lah bau dia.